Dan sekarang kita dah tahu apa surah pilihan pada tahun ini, iaitu surah Al-Mulk. Dan bersama kita, bersama ilmuwan Al-Quran kita, bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mari kita sama-sama lihat dan dengar sinopsis surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Ahmad Sanusi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Halim ya. Suka saya ingin kongsikan kepada anak muda bahawa sebenarnya ada beberapa fakta yang menarik mengenai surah Al-Mulk ni tadi. Yang pertamanya, yang kita mesti faham, surah Al-Mulk adalah surah yang sangat disukai oleh Rasulullah. Perkara ni sendiri diceritakan oleh seorang sahabat, nama dia Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir kata, kana sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra' tabarakalladzi biyadihi mulk. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan pernah tidur melainkan dia baca surah Al-Mulk dulu. Yang ni perhatikan bagaimana Rasulullah sangat mencintai ataupun menyukai surah Al-Mulk sehingga Rasulullah sentiasa baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Bukan itu sahaja. Rasulullah pun kata la wadadtu annaha fi qalbin kulli mu'min. Aku sangat suka kalau semua mukmin ada di dalam hatinya surah Al-Mulk. Ada kelebihan je lah. Kelebihan dia nanti kita akan tengok. Bayangkan bagaimana tentang kelebihan surah Al-Mulk sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap semua mukmin akan membacanya ataupun mengingatinya tentang surah Al-Mulk ni tadi. Baik, kenapa Rasulullah sangat suka sangat berkenaan tentang surah Al-Mulk ni tadi? Kita akan ungkapkan ataupun teroka, explore apa yang sebenarnya ada dalam surah Al-Mulk. Yang pertama, kerana surah Al-Mulk akan mendidik seorang mukmin tentang hala tuju hidup dia. Yang ni yang disebutkan dalam ayat yang kedua, Allah Taala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala kata yang Allah Taala nak tengok adalah amalan yang terbaik. Amal yang terbaik. Allah Taala tak nak tengok pun follower kita berapa ramai ke ataupun kita kaya ataupun tak. Allah Taala nak tengok amalan yang terbaik. Kalau kita menghadapi kesusahan pada hari ini, apakah kita telah melakukan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita? Itu yang pertama. Allah Taala ajar yang pertama mengenai tentang tujuan hidup. Yang kedua, Allah Taala menceritakan tentang kebesaran kerajaan. Tadi kita dah tengok Pak Firdaus ceritakan tentang kebesaran kerajaan Allah Taala. Dalam surah Al-Mulk sebenarnya ada satu ayat yang menarik yang menceritakan tentang burung. Apa tu, Ustaz? Simple dia sebenarnya. Allah Taala kata awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Apakah mereka tak tengok bagaimana Allah Taala menjadikan burung? Perhatikan dalam sebuah dokumentari yang dinyatakan ataupun yang dikatakan oleh Profesor Hamburger dalam bukunya Power and Disability, dia menceritakan tentang sejenis burung ataupun dia panggil mutton birds, yang mana mutton birds ni dia migrate daripada satu kawasan Pasifik ke kawasan yang lain sejauh 24,000 kilometer. Persoalan yang kita kena tanya, siapa yang programkan burung ni? Macam mana burung ni boleh tahu tentang GPS? Macam mana burung boleh tahu macam mana dia nak pergi? Berapa jauh dia berjalan sampai 24,000 kilometer? Allah Ta'ala kata, awalam yarau ila tayri fawqahum saffah. Apakah kamu tak tengok macam mana Allah Ta'ala jadikan burung sehingga burung ni boleh didesain? Kalau ikutkan buku terkata tadi, macam mana Allah Ta'ala sampaikan burung tu tak ada pengalaman. First experience, maknanya young birds. Burung yang awal, macam mana dia bawa ataupun dia pergi dengan terbang yang begitu jauh, menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala menjadikan burung. Dan yang ketiga, yang pertama tadi tentang hala tuju hidup seorang mukmin, yang kedua kehebatan kerajaan Allah Ta'ala, dan yang ketiga Allah Ta'ala tutup dengan 4 kul. 4 kul ni bukan maksud dia kul wallahu ahad macam tu tadi. Maksudnya kul mana ni? Okey, dan ni Allah Ta'ala kata kul innamal ilmu indallah. Yang pertama Allah Ta'ala kata ilmu segala makhluk ataupun tentang hari kiamat semua di sisi Allah Ta'ala. Tentang COVID di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kelebihan dia dan Allah Ta'ala tahu kekurangan dan macam mana kita hadapi. Yang kedua Allah Ta'ala kata qul ara'aytum in ahlakani Allah. Allah Ta'ala kata kalau kita hapuskan manusia ni, apa yang terima ataupun apa yang dapat pada kita ni Allah, hanya rahmat Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga Allah Ta'ala ajar kita kul huwar rahman. Allah Ta'ala sebenarnya dengan kasih sayang dia yang menyelamatkan kita. Dan yang terakhir sekali Allah Ta'ala kata qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Allah Ta'ala cerita kalaulah nanti binasa manusia ni, sebenarnya manusia ni sangat kerdil, air pun mereka tak mampu untuk hasilkan. Perhatikan bagaimana surah Al-Mulk memberikan motivasi untuk kita. Pertama cerita tentang hala tuju hidup. Yang kedua cerita tentang kehebatan kerajaan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga Allah Ta'ala bagi motivasi. Tengok manusia memerlukan rahmat Allah Ta'ala. Tengok manusia memerlukan kasih sayang Allah Ta'ala. Betapa kerdilnya manusia.